الفاتحة إلى روح سنا المحاجر الله حيامة بن عيسى، وإلى روح سنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روح صاحبة المناقب سيدة فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا إلى روح صاحب الولاية صاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روح مشايخنا ومعلمنا ولأولياء الله ولعباد الله الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدنا ولأولادنا ولأزواجنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan selawat dan salam ke atas Rasulnya Allah, utusan Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita membicarakan tentang manaqib Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada hari ini radhiyallahu anha, dan kita sudah masuk bab Ummu Kulthum, kakaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kakak yang ketiga. Yang pertama Sayyidah Zainab, yang kedua Sayyidah Ruqayyah, yang ketiga Sayyidah Ummu Kulthum, dan itulah tiga-tiga kakak Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita masuk bab sudah masuk jenazah Sayyidah Khadijatul Kubra meninggal dunia radhiyallahu anha. Maka Ummu Kulthum menjadi penghibur bersama ibunya, menghiburkan Nabi SAW. Saya sambung yang lepas, tatkala Nabi SAW pulang dengan badan yang penuh dengan luka, dengan hati yang sedih kerana ditentang oleh kaumnya sendiri, maka Ummu Kulthum setelah diceraikan oleh anak Abu Lahab, iaitu Utaibah bin Abu Lahab, kerana turunnya surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba, maka terasa sangat tercabar dan rasa terhina, dan mereka cuba membalas hinaan itu. Mereka dihina oleh Allah, bukan Nabi SAW yang menghina mereka, tapi mereka dihinakan oleh Allah kerana sikap mereka itu. Maka bukan hendak mengambil perkara itu sebagai satu positif, tetapi mengambil sebagai negatif untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Allah memuliakan seorang itu, satu dunia menghinanya, tetap orang itu mulia. Jikalau Allah menghina seseorang itu, satu dunia memujinya, hina dia di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita dapat pelajari daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka cuba menghinakan Nabi, membuat Nabi stres lagi dalam berdakwah supaya tidak meneruskan dakwah. Dengan apa? Menceraikan anak-anak Rasulullah SAW. Utbah dikawinkan dengan Sayyidah Ruqayyah, Utaibah dikawinkan dengan Sayyidah Zainab, tetapi mereka belum dapat bersatu lagi. Mereka belum bersatu lagi. Nabi sudah menjadi Rasul, sempurna sebagai Rasul, menyampaikan risalah, ditentang habis-habisan. Dan kemudian Abu Lahab sehingga menyatakan, kamu dalam pepatah Arab itu, kata-kata Arab lah, maksudnya itu haram untuk kamu memegang kepalaku. Kau tak boleh dekat dengan aku pun. Aku sebagai ayah kau pun kau tidak boleh dekat. Aku haramkan kau dekat dengan aku selagi kau tidak
menceraikan, kedua-dua kamu tidak menceraikan anak-anaknya Muhammad, maka diceraikanlah. Alhamdulillah tidak jadi bersatu. Alhamdulillah tidak jadi bersatu. Maka Utaibah juga yang jumhur ulama sepakat, jumhur ulama, maksudnya ada khilaf juga, tetapi Utaibah yang jumhur, kebanyakan ulama menyatakan beliaulah dialah yang didoakan oleh Nabi SAW. Doa apa? Doa supaya dibaham. Allahumma salli alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, hantarkan, berilah dia dibaham oleh binatang anjing dari kalangan anjing-anjingmu. Betul, Utaibah berada di Syam dalam business trip dengan Abu Lahab, maka dibaham oleh seekor singa, mati. Kerana apa? Nabi mendoakan itu kerana Allah dan Rasulullah SAW dihina, bukan pribadi Nabi SAW sendiri. Kerana apa? Ketika dalam apa tu? Apa tu? Kecil apa? Kuat apa? Tak tahu kecil apa ke kuat apa? Apa yang nak kecil, apa yang nak kuat tu? Kerana apa? Kerana Allah dan Rasulullah SAW dihina. Utaibah menarik baju Rasulullah SAW hingga koyak, dan kemudian meludah Nabi SAW, dan ludahan itu tidak kena. Jadi Utaibah selepas itu pergi ke Syam dan dibaham oleh singa. Habis. Ummu Kalthum sekarang ini, Ummu Kalthum Ruqayyah selepas itu beberapa detik dilamar oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada lagi riwayat Sayyidina Uthman bin Affan ni, apa dalam riwayat menyatakan Nabi sendiri sebut kepada Ummu Kalthum radhiyallahu anhu, setelah menikahkan Ummu Kalthum, setelah kematian Ruqayyah, Nabi menikahkan Sayyidah Ummu Kalthum radhiyallahu anha kepada Sayyidina Uthman pula. Ketika itu saya cerita sedikit, saya pergi ke depan lah, jadi sekejap, jadi kalau boleh nak habis hari ini. Nanti kita kembali ke Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Ruqayyah meninggal tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan, ketika perang Badar, menang perang Badar, ada tangisan daripada orang-orang yang telah syahid, keluarga mereka ditinggalkan, ada tangisan lah, manusia biasa. Sayyidina Uthman, ada riwayat menyatakan Nabi SAW tidak membenarkan dia pergi ke perang Badar untuk menjaga Sayyidah Ruqayyah yang sedang sakit. Jadi Sayyidah Ruqayyah meninggal pada bulan Ramadan. Sayyidina Uthman duduk sangat sogol, sangat sedih, sangat sedih. Nabi SAW melihatnya, dan Sayyidina Uthman menyatakan, aku rasa seperti punggung aku dipotong-potong. Kerana apa? Kerana tidak lagi menjadi kerabat denganmu. Sayyidina Uthman sebut. Maka Nabi SAW menikahkan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan Sayyidah Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Dan apa kata Nabi ini yang saya nak point di sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Kalthum, wahai Ummu Kalthum, suamimu ini aku nikahkan, maksudnya itu suamimu ini aku nikahkan, Uthman, dia mirip dengan datukmu. Siapa datuk ni? Bukan Abdul Muttalib, Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dia mirip dengan datukmu Ibrahim, dan dia mirip juga dengan bapamu, iaitu Muhammad. Nabi SAW sendiri endorse Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh salah satu ini, ini ijma' keutamaan sahabat. Yang lain ada khilaf lah, yang 5, 6, 7, tapi ini 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan masing-masing ini, keempat-empat ini, mereka ada zikir-zikir yang mereka suka, tahu. Mereka ada zikir-zikir yang mereka suka.
Sayyidina Ali ada kelebihan. Orang mungkin sebahagian saudara kita dari golongan Syiah kata Sayyidina Ali ahlul qisa. Naam, sah, ahlul qisa. Itu poin yang lain. Ini kita ceritakan tentang sahabat. Sayyidina Ali keluarga. Ini kita poin cerita tentang keutamaan sahabat. Ya. Kerana Nabi SAW itu adil. Nanti saya ceritalah kalau saya sempat atau saya ingat apa zikir-zikir seorang sahabat, seorang Sayyidina Abu Bakar zikir apa, Sayyidina Umar zikir apa, Sayyidina Uthman zikir apa, Sayyidina Ali zikir apa. Kerana mereka telah melihat hakikat itu, mereka telah dapat hakikat makrifat itu, mereka sudah dapat makrifat. Ya. Jadi setelah menikahkan ini Khadijah pula, Fatimah, Ummul Kulthum di hadapan Sayyidah Khadijatul Kubra menghembuskan nafas yang terakhir dengan tenang. Nabi SAW sempat memberikan janji gembira kepada Khadijah bahawa dia akan berbahagia di akhirat kelak. Antara wanita-wanita pemuka wanita atau pemuka wanita yang beriman di syurga, Sayyidah Khadijatul Kubra. Kemudian jenazah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan pada hari ke-10 di bulan Ramadan bersamaan dengan tahun ke-10 kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah selesainya pemboikotan ke atas kaum Quraisy. Ya, jadi sebab itu tahun hari ke-10 10 Ramadan selalu diadakan haul Sayyidatina Khadijatul Kubra. Dan kemudian ada qasidah-qasidah seperti Sa'aduna fid dunya Fawzuna fil ukhra Bi Khadijatul Kubra Wa Fatimah Zahra. Itu qasidah yang melambangkan kecintaan dan bersyukur kita kepada Allah. Qasidah ini untuk mengeluarkan kesyukuran kita yang tidak terperi, tidak terhingga, dan kita melantunkan perkara-perkara itu bersyukur kepada Allah dengan adanya Sayyidah Khadijatul Kubra dan Fatimah Zahra sebagai panduan untuk wanita-wanita kita yang beriman, isteri-isteri kita dan anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita juga. Kemudian hati Rasulullah SAW tidak pernah tenang sejak kematian Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nabi SAW sengaja menyibukkan diri dengan aktiviti dakwah. Jadi itulah usaha baginda untuk menghilangkan bayangan wajah Khadijatul Kubra. Saya sudah terangkan bahawa Nabi SAW ini, Sayyidatina Aisyah sendiri ada menyatakan, Sayyidatina Aisyah antara isteri Nabi SAW yang sangat vokal dan sangat cemburu. Ya, wanita kan, vokal dan sangat cemburu. Jadi kata-kata yang melekat di kalangan para sejarawan, para ulama. Apa kata-kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu? Maksudnya ini, tidak pernah aku mencemburui seseorang yang tidak pernah aku lihat. Paling dia cemburu ialah siapa? Sayyidah Khadijah. Dia tidak pernah jumpa pun orang tu, tapi dia cemburu sangat. Nabi zahirkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila melihat teman baik Sayyidah Khadijatul Kubra di Madinah. Kemudian Nabi memberikan hadiah, mendahulukan teman-teman Sayyidah Khadijah. Kemudian setelah itu datanglah perintah untuk Nabi SAW berhijrah ke Yathrib ataupun Madinah. Madinah ni artinya bandar Madinah. Madinah, setelah Nabi SAW tiba, mula-mula Yathrib, kemudian Madinatul Munawwarah diberi gelaran apabila Nabi ada di situ. Apa maksud Madinatul Munawwarah? Ramai yang sering kita sebut Madinatul Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Apa tu maksudnya tu? Bila diberi nama tu, kerana Nabi SAW ada di situ dan jasad Nabi sehingga sekarang ada di situ. Madinah bandar. Kalau disambungkan Madinatul Munawwarah, bandar yang sangat bercahaya, yang dipenuhi dengan cahaya. Cahaya apa?
nur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Madinatul Munawwarah. Jadi segera menuju ke rumah Abu Bakar. Kita perlu ingat di sini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah pada bulan berapa? Ramai orang bila masuk bulan Muharram aja, ma'al hijrah aja, terpaksa kita keluarkan ni juga. Terpaksa setiap tahun. Orang masih tidak faham-faham. Sekarang dah zaman teknologi. Kalau siapa tengok video ni, tolonglah. Pak ni nak cut and paste boleh. Pak ni, dia bukan bulan Muharram. Ya Allah. Bulan Muharram tu zaman Sayyidina Umar untuk tetapkan kalender hijrah. Nabi SAW mula keluar pada bulan Safar, 28 hari bulan Safar, tahun ke-14 kenabian, kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Daripada rumah Rasulullah SAW, Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi pergi ke Guthur, kemudian sampai di Quba pada bulan Rabiul Awal, sekitar 9 Rabiul Awal atau 8 Rabiul Awal. Jadi Nabi sampai di kota Madinatul Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Itu yang disebut tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu memang zaman tu sudah ada ni. Nama tu syair, qasidah. Itu Nabi jalan dengan Sayyidina Abu Bakar sampai tiba di Yathrib atau Madinatul Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Mereka tidak pernah melihat Nabi SAW. Dengan baik-baik apa yang saya cakap ni. Orang Madinah kebanyakan, majoriti, tidak pernah melihat Nabi SAW. Tidak pernah langsung. Segelintir saja yang membai'ah Nabi di Makkah, segelintir. Kemudian mereka kembali, dan ada yang sebagian lagi datang lagi dengan kabilah-kabilah mereka, kemudian datang lagi, dan mereka menyatakan akhlak Nabi SAW begini, ajaran Islam begini, adabnya orang-orang Islam begini, akhlak Nabi, keindahan Nabi macam mana. Mereka yang dengar ni berita ni tidak pernah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Mereka menunggu-nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada jauh mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka fikir yang mana satu Nabi SAW, yang mana satu, kerana yang adanya dua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi SAW. Maka sebahagian riwayat menyatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan kain syal beginilah, ya, kain syal begini menutupi Nabi SAW untuk menunjukkan itu Rasulullah SAW. Mereka menunggu-nunggu di atas atap, menunggu-nunggu di atas pokok. Dengar sekali lagi, tidak pernah jumpa Nabi SAW, hanya dengar berita. Sama ataupun tidak dengan orang-orang Islam kita sekarang? Sama ataupun tidak? Sama. Apa yang mereka lakukan ketika Nabi SAW tiba di situ? Mereka tahu Nabi SAW datang. Mereka lantas bangkit, mereka memanggil semuanya kota Madinah. Keluar dan mereka menyatakan itu, tala'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan yang terang, bulan mengambang, nur, cahaya. Wajib syukru alaina, dan wajib untuk kami syukur. Selagi mana mada'alillahi da', selagi mana ada orang yang mengajak kami kepada Allah. Itu bila kita tahu itu tala'al badru alaina min thaniyatil wada', daripada dua lembah wada'. Perpisahan saya dah pernah sebut dalam kuliah. Tengoklah nanti kalau sempat kuliah yang dulu-dulu, apa min thaniyatil wada' itu maksudnya. Wajib syukru alaina mada'alillahi da', dan wajib
Kami bersyukur selagi mana ada orang yang mengajak kami kepada Allah. Itulah yang kita, sama ataupun tidak, kita baca maulid. Ketika maulid tu dinyatakan, saya ulang sekali lagi, nyatakan kezahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sajidan syakiran hamidan, dalam maulid Ad-Daibai, ka'annahu badru fi tamamih, terus bangun sallallahu ala Muhammad. Itu menunjukkan kegembiraan Nabi SAW dizahirkan ke dunia, walaupun kita tidak nampak Nabi SAW simboliknya. Sekali lagi saya sebut, seperti mana jadi apa yang kita lakukan itu pada 12 Rabiul Awal selalunya, seperti orang-orang Ansar, mereka asal daripada Yaman, kemudian mereka berhijrah ke Madinatul Munawwarah, dan mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah mereka, tala'al badru alaina. Mereka berdiri, dan kita pun lakukan begitu. Ada Nabi larang, jangan berdiri kamu semua, jadi kita pun berdiri. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu, samalah kita, sama seperti golongan Ansar. Kalau tidak sambut kelahiran Nabi SAW pun, kita sambut hijrah Nabi SAW yang membuatkan Islam itu berkembang. Wajib syukru alaina, dan wajiblah kami bersyukur, mada'alillahi da'. Dan itulah ulama-ulama pewaris para Nabi, pewaris Rasulullah SAW, para ulama. Kita bersyukur, ya. Dan itu dia Nabi SAW kemudian segera menuju ke rumah Abu Bakar setelah memberitahu kepada kedua-dua orang putrinya, iaitu Ummul Kulthum dan Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW menyuruh dan memberitahu Abu Bakar supaya bersiap sedia kerana hijrah akan bermula. Sementara Abu Bakar bersiap, Nabi SAW pergi ke belakang rumah Abu Bakar. Dari dataran tinggi Nabi SAW memandang kota Mekah. Ya Allah, dari tempat yang tinggi Nabi pandang kota Mekah, tempat kelahiran, tempat baginda dibesarkan. Saya tambah lagi, tempat Nabi SAW bermesra dengan Sayyidah Khadijah, tempat Nabi SAW menatap isterinya yang meninggal dunia, tempat Nabi SAW menatap dan bermanja dengan isteri dan pakciknya Abu Talib yang nyaris radhiyallahu anhu. Jadi kontroversi kalau saya cakap radhiyallahu anhu, kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah ada menyebut Abu Talib ini mati dalam Islam. Tapi tidak mengapa, saya menghormati perbezaan pendapat. Saya tidak mau sebut radhiyallahu anhu lah. Itu pandangan sendirilah, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ramai ulama, ya, bukan ustaz-ustaz biasa dengan dalil-dalil ada, bukan Syiah. Okey, baik. Kemudian Nabi SAW memandang Mekah seolah-olah tidak akan melihatnya lagi, dan Nabi SAW menyatakan maksudnya itu, wallahi, sungguh demi Allah, engkaulah tanah yang paling disukai oleh Allah dan Rasul Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berat rasanya meninggalkanmu, wahai Mekah, tetapi kaummu tidak mahu menerima kehadiranku dan telah menyuruh aku pergi daripadamu. Nabi SAW sebut. Itu Nabi nak pergi hijrah. Kita boleh buat macam tu tak? Ya Allah, nak pindah Johor je susah. Ini pula nak pergi Melaka. Ini kereta ke Mekah tu. Ini demi dakwah. Bukan demi Allah. Demi Allah. Kerana dakwah mengajak orang kepada Allah. Rasulullah SAW berucap dengan perlahan-lahan, penuh dengan perasaan yang haru. Kemudian Nabi SAW bersama Abu Bakar pergi ke Gua Thur dengan meninggalkan kedua-dua orang putrinya. Alhamdulillah, tidak lama kemudian, saya cut the story short, terdengar berita gembira daripada Yathrib. Berita sampai ke Mekah bahawa Sayyidina Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah selamat sampai ke kota Yathrib. Berapa lama kemudian datang pula
anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sayang, yang Nabi nak namakan dia dengan bin Muhammad, tetapi di dalam Al-Quran Allah melarang untuk menamakan anak angkat, menamakan, bernisbahkan kepada bapanya, menasabkan bapanya. Siapa nama dia? Zaid. Zaid bin apa? Harithah. Jangan confuse dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit penulis Al-Quran. Ada lagi satu, jangan confuse pula Zaid bin Thabit dengan Hasan bin Thabit. Ada menyatakan Hisan bin Thabit. Siapa Hisan atau Hasan bin Thabit? Hisan atau Hasan bin Thabit itu penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menulis syair, ahli syair, qasidah, melantunkan kerinduan kepada Nabi SAW dan kecintaan kepada Nabi SAW dan kepada Allah Jalla Jalaluh, terutama setelah Nabi SAW wafat. Apa qasidahnya itu? Kullul qulubi lal habibi tamilu wa ma'i bihadha syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan. Itu dia syair daripada Sayyidina Hasan bin Thabit, Kullul Qulub. Jika kalau tidak tahu, ingat yang baru-baru qasidah tu kan. Tidak, itu daripada Sayyidina Hasan bin Thabit. Kalau kita nak tahu, jadi jangan confuse. Zaid bin Harithah ialah anak angkat Nabi SAW. Zaid bin Thabit ialah penulis Al-Quran. Hisan atau Hasan bin Thabit ialah penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beberapa lama kemudian datang pula Zaid bin Harithah, iaitu utusan Rasulullah SAW untuk mengambil semua puteri Nabi SAW dan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disuruh oleh Nabi SAW, diperintah oleh Nabi SAW untuk ambil. Mereka pun berangkat ke Yathrib. Jadi sesaat sebelum berangkat, kita bila baca ni, kita bayangkan keadaan mereka, bagaimana mereka ni boleh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita lihat keadaan hidup kita sekarang, apa yang kita lakukan dengan Islam kita, apa yang telah kita korbankan dengan Islam kita. Kalau kita bukan bahagian dakwah pun, apa yang kita korbankan. Jangan kata wang ringgit lah, apa yang telah kita lakukan untuk menyatukan ummah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mencintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai ulama dan dekat dengan ulama. Apa yang telah kita lakukan? Kita ada tak tinggalkan rumah kita, tinggalkan tanah air kita? Bila kita baca ni, menghayati apa yang kita baca. Jangan sekali lalu tidak. Perasaan mereka tu kita rasai. Bismillah. Alhamdulillah. Bayangkan ni, yang masih muda-muda ni, Ummu Kulthum, Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidah Fatimah, lahir di Mekah, nak pergi ke Madinah. Sesaat sebelum berangkat, mereka memandang Mekah seolah-olah itu adalah kali terakhir memandangnya. Mereka sangat sedih kerana akan meninggalkan Mekah. Namun ada keyakinan di hati bahawa di sana, iaitu di Yathrib, mereka akan bertemu dengan keadaan yang menyenangkan, iaitu hidup bersama dengan ayahanda tercinta. Kita boleh tak jadi ayah macam tu? Ataupun kita jauh daripada anak, anak kita lebih suka? Mana satu kita? Pilihlah. InsyaAllah 99.999%. Kalau kita ikut jalan Rasulullah SAW, anak kita pun tak nak lekang daripada kita lah. Kalau pasangan kita pun baik lah. Kalau pasangan kita pun baik. Mereka hendak bersama dengan ayahanda tercinta dan berjuang bersama-sama menegakkan risalah Allah yang dibawa oleh ayah mereka. Kemudian 2 tahun berlalu di Madinah. Berbagai peristiwa sama ada yang sedih maupun yang menyenangkan telah mereka lalui. Peperangan Badar yang membawa kemenangan, kematian Ruqayyah akibat kesedihan. Kematian Ruqayyah akibat kesedihan semuanya terjadi di depan matanya. Sayyidah Ruqayyah sedih kerana apa? Wafatnya ibunya masih merasai. Bukan Nabi SAW saja. Jadi Sayyidah Ruqayyah
wafat dahulu pada tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah tu bila? Tahun kedua setelah Nabi hijrah lah. Sedang kira tahun pertama hijrah, Nabi sampai tu tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah lah. Sayyidina Zainab wafat pada tahun 8 hijrah. Nah, yang saya ingat 8 hijrah. Beransur-ansur Nabi anak meninggal. Cobaan. Ini kita siapa yang ada anak meninggal. Ya Allah, ni cobaan. Dan anak-anak salihah pula tu. Tengok Nabi, bukan anak perempuan yang meninggal, di depan matanya anak lelaki yang masih baby, yang dia Nabi SAW idam-idamkan, anak lelaki Ibrahim, Qasim, meninggal di depan matanya. Ya Allah, masih comel-comel lagi. Tinggallah Sayyidah Fatimah Zahra seorang. Jadi Ummu Kulsum melihat pemandangan yang mengharukan di depan matanya. Ayahnya dan Uthman bin Affan, suami kakaknya Ruqayyah, nampak jelas bahawa mereka berdua sedang berusaha menghilangkan kesan-kesan kesedihan akibat kematian Sayyidah Ruqayyah. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, Sayyidina Umar bin Al-Khattab datang ke rumah Rasulullah SAW dengan tergesa-gesa. Sayyidina Umar ni kenapa tergesa-gesa? Kerana apa? Kerana macam fed up itu. Macam fed upnya aku. Kerana apa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menolak untuk berkahwin dengan anaknya, iaitu apa? Sayyidah Hafsah binti Umar. Hafsah. Kita kena ingat Nabi, nama-nama isteri Nabi kalau boleh. Ada yang menyatakan setelah kematian Sayyidah Khadijatul Kubra bahawa Nabi SAW setelah 3 tahun baru Nabi nikah. Setelah 3 tahun baru Nabi nikah lagi dengan Saudah, seorang wanita Saudah. Setelah 3 tahun dengan Saudah, Nabi baru menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhunna semuanya. Ya, itu Saudah nanti cerita lain lah, nanti panjang lagi ya. Kemudian suami Hafsah ni Khunais bin Huzaifah meninggal dalam peperangan. Rasulullah SAW tersenyum mendengar keluhan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dengan lembut Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar, yang juga didengar oleh Ummu Kulsum, katanya apa? Maksudnya itu, jangan risau ya Umar, Allah akan memberikan yang lebih baik buat putrimu itu. Hafsah akan dikawinkan dengan seseorang yang lebih baik daripada Uthman. Begitu juga Uthman akan mendapatkan yang lebih baik daripada Hafsah. Ummu Kulsum terusik mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Siapakah yang lebih baik daripada Hafsah kalau bukan putri Rasulullah SAW? Dibesarkan dalam keadaan keluarga mereka, keluarga nubuwah. Jadi akhirnya Nabi kahwin dengan menikahi putri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian Ummu Kulsum menikah dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi saya cut short kat habis Saya cut short lah Sayyidah Ummu Kulsum meninggal pada tahun ke-9 Hijrah. Sayyidah Ummu Kulsum semuanya sakit. Saya cut short. Jadi insya-Allah kita nanti masuk bab Sayyidah Fatimah pula. Lama ni belum masuk Sayyidah Fatimah. InsyaAllah saya memang azam hari ni yang saya nak masukkan. Ummu Kulsum radhiyallahu anha meninggal pada tahun 9 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Uthman bin Affan, kalau aku ada 100 orang putri, aku akan kahwinkan satu persatu putri aku kepadamu. Bagaimana orang boleh benci Sayyidina Uthman bin Affan? Nabi SAW paling malu dengan sahabat yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi SAW sedang duduk, orang kata relax di rumah.
kain dia mungkin ternaik sedikit lah di atas betis gitu kan, sedang relax di rumah. Sayyidina Uthman bin Affan tiba, Nabi lantas tutup. Sayyidina Uthman bin Affan pakai jubah, boleh melepasi buku lali, bawah buku lali. Dan sifat mahlunya itu, Masya Allah, mulia Sayyidina Uthman bin Affan. Saya tutup di sini dengan cerita sahabat yang tadi dizikir. Para sahabat ini, para jemaah yang dirahmati Allah, mereka telah melihat hakikat yang sebenar-benarnya, hakikatnya Allah, hakikat tujuan semua mereka tahu itu Allah. Hakikat nikmat tu apa yang datang daripada Allah, semuanya daripada Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, zikir yang paling Sayyidina Abu Bakar Siddiq suka ialah zikir apa? Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para ulama ada menyebut paling Sayyidina Abu Bakar Siddiq suka. Ada favoritnya. Mereka ada zikir-zikir lain, tapi yang paling favorit sambil jalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah dapat melihat hakikatnya itu, beliau As-Siddiq, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasul. Untuk Allah dan Rasul, pada keluarga ku ni aku tinggalkan Allah dan Rasul ni. Itu As-Siddiq. Abu Jahal datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini orang yang berpengaruh. Abu Jahal datang ketuk, "Ya Abu Bakar, kawan-kawan Muhammad di depan Kaabah cerita dia dah pergi sampai mana? Sampai Baitul Maqdis. Dia sampai ke sana ke sini, ke sana ke sini." Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata? Kalau dia kata lebih daripada itu, maksudnya aku akan percaya. Tak percaya. As-Siddiq. Boleh kita dapat kawan macam itu, tapi sebelum kita dapat kawan macam itu, kita tengok diri kita lah. Kita ni amin ke tak? Boleh dipercayai ke tak? Kalau kita macam itu, insya-Allah kita dapat kawan semua Siddiq. La ilaha illallah, zikir Sayyidina Abu Bakar. Yang paling suka Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata para ulama dan riwayat-riwayat banyak, mereka ada zikir-zikir mereka sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Talib, ini kalau yang melihat ini pula keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa yang melihat video ini, amalkan zikir ini, luar biasa rasanya. Saya dapat ijazah daripada guru saya zikir ini, daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Habsyi Palembang. Apa Sayyidina Ali dapat melihat hakikat nikmat itu. Apa yang disebut oleh Sayyidina Ali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadikan zikir harian kita, ya, zikir harian kita. Dan meresapi, mereka bukan sudah melihat mereka meresapi itu makna. Sebab tu lain pembawaan mereka, ya, subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan cerita tentang Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bersatu di bawah panji Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berpecah belah kerana soal fiqh dan soal furu'. Kita bersatu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kiralah kita bismillah jahar, bismillah dalam hati ataupun apa, tapi kita semua saudara se-Islam. Bersatu padulah kita. Mereka tidak rasa sedih ke? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat ridwanullah anhum, mereka meninggalkan segalanya untuk apa? Menegakkan Islam. Dan kita dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW sekarang ini, ya Allah. Dan kita berpecah belah, apakah mereka akan bergembira? Tidak, malahan mereka akan sangat bersedih. Yakinlah bahawa Nabi SAW sedang melihat kita. Ada dalam hadis Nabi SAW menyatakan apa? Umatku apabila buat baik, Nabi SAW akan tersenyum. Dinampakkan pada Nabi SAW, Nabi lebih memerhatikan kita daripada kedua ibu bapa kita yang sedang hidup. Nabi SAW lebih lah memerhatikan kita daripada ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia apatah lagi. Dan apabila di antara kamu ada yang berbuat dosa silap, aku akan minta ampun. Nabi akan sedih dan minta ampun untuk kita. Jangan kita buat Nabi sedih sallallahu alaihi wasallam.
tidak berkat hidup kita di dunia, di barzah hingga ke yaumul qiyamah. Bagaimana mata kita hendak menitiskan air mata apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan terjebak dalam perkara-perkara syaitan yang memecah belahkan umat Islam. Kita bersatu padu di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhirnya tasbih kafara surah Al-Asr, insyaallah esok kuliah tasawuf sekitar pukul 12.30 macam tu, 12.20 lah insyaallah, tengah hari ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.